Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mengunjungi channel Cikgu Alias. Semoga bermanfaat untuk semua. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini membantu anda semua. Baiklah, hari ini kita berada dalam tajuk Pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Kita nak belajar mengenai kewujudan negeri Melaka di tanah Melayu ataupun di Malaysia. Okey, kamu boleh rujuk buku tab muka surat 120. Baik, hari ini untuk bahagian pertama dahulu, cikgu tak akan pergi sepenuhnya kerana panjang kisah Kesultanan Melayu Melaka ni. Kita pergi satu persatu. Sebelum itu, cikgu doakan semoga kamu semua berada dalam keadaan sihat sentiasa dan terus bersemangat. Terus bersemangat untuk belajar walaupun berada di rumah. Okey, kamu santai-santai saja mendengar video cikgu ni berulang-ulang kali. Mudah-mudahan dapat membantu kamu memahami tajuk pelajaran pada hari ini. Baik, kita teruskan sedikit maklumat pembelajaran. Okey, hari ini dua kemahiran kita nak belajar, itu menyatakan latar belakang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Yang kedua, menerangkan rentetan peristiwa perjalanan pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya perjalanan nak jadinya, nak wujudnya Kesultanan Melayu Melaka. Okey, baik. Yang pertama, kita rujuk pada sumber dulu. Setiap sejarah yang kita nak cerita, kita nak bentang, kita nak berkongsi, kita perlu rujuk pada sumber. Sumber kajian telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Okey, terdapat dua buah buku yang merekodkan tentang pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Buku tersebut ialah Sulalatus Salatin dan Summa Oriental. Berdasarkan dua sumber tersebut, Parameswara atau Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Okey, cuba lihat tu, Parameswara atau Sultan Iskandar Shah. Sultan Iskandar Shah itu merupakan nama beliau selepas memeluk Islam. Okey, baik, teruskan. Okey, ini buku yang pertama, Sulalatus Salatin atau dalam bahasa Melayunya Sejarah Melayu. Okey, ataupun nama Melayunya Sejarah Melayu. Sulalatus Salatin ini, Sultan Iskandar Shah ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Menurut buku inilah yang mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka ini adalah Sultan Iskandar Shah ataupun Parameswara. Okey, rujukan sumber yang kedua ialah buku Summa Oriental. Dia mengatakan Parameswara ialah pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Jadi samalah, dia panggil Parameswara, tapi Parameswara bila masuk Islam dinamakan Sultan Iskandar Shah. Mereka lantik dia sebagai sultan. Okey, baiklah, sedikit pengenalan tentang Sulalatus Salatin ini. Sulalatus Salatin adalah sejarah Melayu, merupakan satu karya sejarah yang ditulis di Melaka dan dibawa bersama semasa Sultan Mahmud Shah berkumpul di Melaka pada tahun 1511. Dah berlaku lama lah. Okey, naskah asal ini kemudian dibawa ke Johor dan dari Kampar, Sumatera pada tahun 1508. Teks yang ada pada masa kini merupakan teks yang salin dipercayai berasal sejak tahun 1356. Lama tu. Dan disunting semula pada tahun 1612. Salinan manuskrip yang ada bertarikh 1808 mengenai kebangkitan, kegemilangan dan kejatuhan zaman Kesultanan Melayu Melaka yang ditulis oleh beberapa orang pengarang Melayu. Dia ada zaman kebangkitan, kegemilangan dan jatuh. Seronok bila baca kisah Melaka ni sebab negeri yang pertama yang ada sultan ketika itu, yang tak ada dalam buku ni lah. Okey, namun terdapat beberapa pendapat yang mendakwa apabila Portugis menakluk Melaka, salinan sejarah Melayu telah dibawa ke Goa. Portugis juga merampas naskah sejarah Melayu pada tahun 1536 semasa menyerang Johor Lama. Naskah ini kemudian dibawa balik ke Johor oleh orang kaya Sungguh. Sungguh. Ini sedikit maklumat daripada Wikipedia. Kamu boleh research lagi, kamu boleh search lagi di Google banyak tentang cerita-cerita mengenai wujudnya Kesultanan Melayu Melaka. Okey, rajin baca, pasti dapat banyak lagi ilmu. Baik, seterusnya lihat latar belakang Parameswara ataupun Sultan Iskandar Shah kan. Ini dia, ini gambar komik sahaja. Okey, latar belakang Parameswara. Yang pertama, sejarah Melaka bermula dengan pengasasan Kesultanan Melaka oleh Parameswara, seorang bangsawan Sriwijaya dari Palembang pada tahun 1400 hingga 1403. Palembang ni di mana? Palembang ni di Indonesia.
Okey, Parameswara merupakan keturunan ketiga dari Seri Maharaja Sang Utama, Parameswara Batara Sri Tribuana, Sang Nila Utama nama gelarannya, seorang penerus Raja Sriwijaya. Okey, di Indonesia ni dia dah ada satu sistem organisasi raja kan. Kemudian Sang Nila Utama mendirikan Singapura lama dan berkuasa selama 48 tahun sahaja. Okey, Singapura dulu dikuasai oleh Sriwijaya lah, Kerajaan Sriwijaya. Okey, kekuasaannya dilanjutkan oleh puteranya Paduka Sri Perkema Wiradiraja yang kemudian diteruskan oleh cucunya. Turun Paduka Sri Rana Wirakerma. Pada tahun 1401, Parameswara putra dari Sri Rana Wirakerma mengungsi dari Temasek setelah mendapat penyerangan dari Majapahit. Maksudnya apa? Maksudnya Parameswara ni dia lari ke Temasek setelah mendapat penyerangan dari Majapahit. Kerajaan Sriwijaya ni diserang oleh kerajaan Majapahit. Majapahit pergi serang kerajaan Sriwijaya ni. Jadi Parameswara ni cucu daripada Paduka Sri Rana Wirakerma ni larilah ke Temasek. Ayah kata pergi ke Temasek sebab sini dah bahaya, dia pun lari. Okey, itulah kisah dia sedikit. Parameswara ni asalnya dari mana, cucu keturunan diraja juga dia ni orangnya. Okey, dia lari ke Temasek. Okey, mari kita lihat seterusnya apa yang berlaku pengembaraan Parameswara sehingga dia membuka tanah Melayu ni, kerana dia membuka negeri Melaka. Baik, ini semasa Parameswara lari daripada Palembang. Parameswara menuju ke Temasek dan bertemu dengan Temagi. Temagi itu siapa dia? Salah seorang pembesar daripada Siam. Okey, Temagi merupakan wakil kerajaan Siam yang memerintah Temasek. Masa itu Temagi ni dia memerintah Temasek. Kerajaan Siam ambil alih, jadi dia memerintah Temasek. Temasek ni di mana? Temasek tu di bawah Johor atau dikenali sebagai Singapura sekarang ni. Dulu namanya Temasek. Okey, baik. Seterusnya, kedatangan ke Parameswara disambut baik oleh Temagi. Baginda diizinkan untuk menetap di Temasek. Kerana apa? Kerana dia tahu Parameswara ni keturunan raja. Jadi dia sambut baik. Okey, baiklah, duduklah di sini katanya. Kamu bebaslah hidup di sini. Okey. Parameswara pun berasa bersyukurlah, rasa beruntung dapat duduk di situ sebab dia nak lari daripada diserang oleh Majapahit. Okey, namun ada kisahnya. Namun alangkah baiknya jika beta dapat membina kerajaan di sini. Dia ni keturunan raja, jadi dia sentiasa berfikir maju ke depan. Kalau dapat jadi raja di sini kan bagus. Dia tengok laut, dia tengok kawasan yang strategik, sesuai dijadikan tempat yang untuk berdagang. Jadi dia merancang serangan ke atas Temagi kerana Parameswara nak jadi pemerintah di Temasek. Hal ini menyebabkan Temagi dibunuh. Dia membunuh Temagi pembesar tu. Jadi cerita dia, bila dia bunuh Temagi tu, kerajaan Siam pun marah. Marah ni dia kata, siapkan kelengkapan, kita pergi serang Parameswara di Temasek. Kan? Jadi Parameswara ni dia dah tahu dah, dia nak serang ni, dia kata. Jadi cepat-cepat dia dengan rakan-rakan dia semua, dengan pengikut-pengikut dia berunduk pergi ke Muar. Naik kapal lari pergi ke Muar. Bila sampai di Muar, dia tengok kenapa ada banyak biawak. Dia satu petanda yang tak baik. Tempat tu tak sesuai untuk dijadikan tempat sebagai satu tempat yang strategik untuk buat pemerintahan. Okey, jadi sebelum dia keluar daripada Muar tu, dia lantik seorang pemerintah atau menteri untuk jaga di kawasan Muar tu. Tinggalkan seorang di situ. Dan dia terus menuju ke Sening Ujung. Begitulah sedikit perjalanan dia pergi Sening Ujung. Cikgu tak cerita lagi sampai ke Melaka. Cukup sekadar ke Sening Ujung dahulu. Dia pergi ke Sening Ujung, dia pergi ke Sening Ujung. Okay. Baik, jadi ringkasannya ulang balik. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, 6 hingga 8. Okey, bagaimana Parameswara menuju ke Temasek. Lepas tu dia bunuh Temagi. Kemudian dia lari pergi ke Muar. Kemudian di Muar tu ada banyak biawak tak sesuai tempat tu untuk jadikan penempatan. Dia tinggalkan wakil dia dan terus pergi ke Sening Ujung. Okey, sebelum pergi Sening Ujung, dia lantik seorang menteri duduk di situ. Begitulah ringkasan pengembaraan Parameswara sebelum dia sampai ke Melaka. Okey, kita akan pergi ke Melaka. Baiklah, sebelum cikgu tinggalkan kamu semua dengan slide ini, sedikit uji minda tentang pengembaraan Parameswara. Masihkah kamu ingat?
Baiklah, kita lihat penggambaraan secara ringkas. Parameswara pergi ke mana penggambaraan dia yang pertama dia? Dia berasal daripada mana? Dia pergi ke mana? Dia berasal daripada Palembang. Daripada Palembang diserangi oleh kerajaan Majapahit, dia lari ke Temasek. Sampai di Temasek, besar terima dia duduk di situ. Kemudian dia bunuh Temagi. Dia tahu siap nak serang dia, dia lari ke Muar. Dia tak duduk lama di Muar kerana dapati banyak biawak di situ. Tinggalkan seorang menteri dan dia lari ke Sening Ujung. Dia bukan lari, dia berpindah ke Sening Ujung. Okey, ini sedikit ringkasan untuk kamu ingat. Palembang, Temasek, Muar, Sening Ujung sebelum dia pergi ke Bertam nanti. Okey, sebelum Bertam nanti dengan kawasan strategik sebagai negeri Melaka. Okey, baiklah, sedikit lagi dia. Siapakah pengasas Kesultanan Melayu Melaka menurut sejarah Melayu Sulalatus Salatin? Ya, Parameswara ataupun Sultan Iskandar Shah. Kedua, Parameswara ialah kerajaan negara Melayu, kerajaan Melayu yang berasal dari asal mana ni Parameswara? Palembang. Seterusnya, mengapakah Parameswara bersama-sama dengan pengikutnya terpaksa meninggalkan Palembang dan menuju ke Temasek? Kerana apa? Kerana diserang oleh Majapahit. Seterusnya, Sulalatus Salatin juga dikenali sebagai yang naskah asalnya ditulis oleh Tun Sri Lanang, sejarah Melayu. Dan yang terakhir, setelah Parameswara mengetahui kerajaan Siam akan menyerangnya di Temasek, apakah yang dilakukan oleh beliau? Parameswara telah merunduh ke Muar bersama-sama pengikutnya. Baiklah, saja. Terima kasih cikgu ucapkan kepada kamu semua yang sudi mengikuti channel Cikgu Alia untuk belajar sejarah pada hari ini. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe, tanda sokongan kepada cikgu. Baiklah, semoga bermanfaat untuk kamu semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.